Hari ini saya nak mengangkat isu tentang pembelian atas talian. Masa musim PKP ni banyak yang beli atas talian, dan hari ini saya nak mengajak anda tentang bagaimana kita sebagai pengguna untuk dapat melindungi sebarang penipuan kepada pembelian dengan syarikat pemberi perkhidmatan dan barangan. Jangan beli dengan mereka yang tak daftar dengan SSM. Sekiranya berlaku penipuan, kita sebagai pengguna tak boleh nak buat tuntutan kepada tribunal pengguna. Ini ramai yang terlepas pandang. Kita bila nak beli itu, kita masukkan dalam personal account. Kalau personal account memang raib, tak boleh buat apa. Sebab tu saya syorkan, kita kalau nak beli, kita beli melalui mereka yang ada syarikat. Masuk akaun syarikat, bukan akaun personal. Okey? Sebab bila kita beli melalui akaun personal, kita sebenarnya telah menjeratkan diri kita untuk ditipu. Jangan salahkan orang lain, salah diri kita, sebab kita sendiri yang merelakan diri kita ditipu oleh peniaga. Okey. Bila kita beli satu barangan ataupun perkhidmatan, kita tak puas hati, kita boleh mengadu kepada tribunal pengguna. Okey. Tribunal pengguna ni kos untuk kita nak buat tuntutan tu murah, mudah dan cepat. Bagi melindungi kita dari segi undang-undang yang sedia ada. Platform untuk kita tebus ganti rugi dengan syarikat yang beri kita perkhidmatan atau barangan. Yang ini kita perlu tahulah. Kalau kita berurusan dengan orang yang tidak ada syarikat, kita tak boleh tuntut di tribunal pengguna. Okey. Saya nak ceritakan latar belakang sikit tentang tribunal pengguna ni. Tribunal pengguna ni ditubuhkan pada 15 November 1999. Di bawah Seksyen 85 Akta Perlindungan Pengguna 1999, di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN SCP. Okey. Tuntutan untuk tribunal pengguna ni, ada orang tanya saya, berapa jumlah yang boleh kita buat tuntutan. Okey. Tribunal pengguna ni dia tak boleh melebihi daripada 50,000. 50,000. Dan juga tuntutan tu boleh dituntut dalam masa 3 tahun. Pada masa dalam 3 tahun tu kita tak puas hati dan perkhidmatan tu, kita boleh buat tuntutan di tribunal pengguna. 3 tahun saja. Kalau lebih dah tak boleh tuntut dah. Okey. Yang dimasukkan pengguna ni, yang boleh tuntut tribunal pengguna ni adalah mereka yang beli untuk personal, untuk kegunaan diri sendiri. Sekiranya dia syarikat, dia kena tipu dengan syarikat yang memberi perkhidmatan ataupun barangan ni, dia tak boleh tuntut. Dia khas tribunal pengguna ni untuk individu pengguna, bukan kepada syarikat. Jelas dekat situ. Sebab nanti bila kita berurusan beli apa semua, kita tak boleh kita kena tahu dekat mana yang kita boleh tuntut, kat mana kita tak boleh tuntut. Kalau kita syarikat, kita tak boleh tuntut. Kalau kita pengguna biasa, individu, boleh tuntut di tribunal pengguna. Okey. Yang menarik dia tribunal pengguna ni, dia melindungi pengguna. Okey, dalam masa 14 hari apabila syarikat tu kalah, dia perlu bayar award ataupun ganti rugi. Sekiranya dia tidak mengikut apa yang diarahkan oleh mahkamah, dia boleh didenda, syarikat tersebut boleh didenda dengan RM10,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Ini yang menariknya dekat situ. So mana kita punya nasib kita sebagai pengguna terbela. Jika kesalahan tu berterusan, denda tidak kurang RM100 dan tidak melebihi RM5,000 pada setiap hari selepas kesalahan-kesalahan yang sebelum ni
Yang mana selepas tu dia buat salah lagi, dia akan kena lagi. Iaitu yang perlu kita, yang menariknya dalam tribunal pengguna ni. Jangan takut kalau dia tak main hadir ke mahkamah pun tak ada masalah. Jangan takut, tribunal pengguna ni akan melindungi kita sebagai pengguna. Sebab tu saya kata kita kena berurusan dengan orang yang ada syarikat. Walaupun dia syarikat kecil, syarikat yang persorangan ke, perkongsian ke, tak kisah. Yang penting dia berdaftar dengan SSM. Okey. Sekiranya tuntutan tu tak diikutkan oleh, tidak dipatuhi oleh syarikat yang kalah dalam kita buat tuntutan berguna tu, kita boleh buat aduan kepada bahagian penguatkuasa KPDN HCP supaya dia buat penguatkuasaan pula. Pi kacau syarikat yang beri perkhidmatan ni ataupun barangan ni, supaya kita akan nasib kita akan terbela. Okey. Dari segi kita nak buat tuntut tribunal pengguna ni ada dua cara. Pertama, kaedah dia pertama adalah hadir sendiri ke tribunal pengguna. Okey, boleh saudara boleh googlekan di mana tribunal pengguna yang ada di kawasan Berhaibiran, dan juga boleh buat filing secara online menerusi portal ttpm.kpdnhcp.gov.my. Itu ada dua kaedah yang untuk hampa buat tuntutan kepada tribunal pengguna. Okey, yang menariknya tribunal pengguna ni pula, banyak orang tanya saya, berapa kos dia? Kos dia RM5 je. Nampak? RM5 je hampa boleh tuntut hak hampa. Jangan duk menyalak dan melalak di media sosial saja. Duk tak puas hati tu, tak puas hati, gunakan salurannya betul. Video yang saya kongsikan kebanyakan adalah mengenai tentang tuntutan hak kita sebagai pengguna dan juga sebagai rakyat Malaysia. Sebab itu saya harap tidak ada lagi soalan-soalan yang datang pada saya untuk mengenai tentang bagaimana apabila hampa buat pembelian barangan ataupun penghematan ni maksudnya macam telefon, telco. Barang ni hampa beli barang lah, hampa beli barang, hampa dapat barang. Kalau hampa beli perkhidmatan, hampa dapat perkhidmatan. Kena bezakan antara barang dan perkhidmatan. So saya rasa setakat itu saja perkongsian saya hari ini mengenai tribunal pengguna. Gunakan hak hampa sebagai pengguna, supaya kita ni jadi bangsa yang maju, menjadi negara maju. Kalau kita sendiri yang tak gunakan hak kita, selama inilah akan berlaku acap kali penipuan-penipuan yang berterusan. Penipuan yang berlaku ni sebenarnya bukannya datang mai kat kita, tapi kita sebenarnya yang seronok ditipu. Kita yang sendiri yang suka diri kita ditipu. So saya harap perkongsian saya hari ini akan beri manfaat kepada rakyat Malaysia, supaya kita tahu ke mana arah kita untuk kita menuntut hak kita. Jangan hanya menyalak dan melalak di media sosial, menunjukkan tidak berapa cerdiknya kita, kerana kita tidak tahu ke mana saluran yang hendak kita adukan apabila ada masalah-masalah yang untuk kita selesaikan.